This is the very fairly current show. Hap TV. Shut up. Sakai. Assalamualaikum, selamat datang Tengku Razali ke The Fairly Current Show. Jadi minggu ni kalau boleh, boleh tak kita bincangkan sikit apa pendapat Tengku mengenai perihal SPRM yang baru-baru berlaku ni dengan kematian Teo Beng Hock? Terkejut. Bukan saya terkejut, rasa duka cita. Perasaannya rasa duka cita kerana boleh berlaku kematian sesudah siasatan dijalankan oleh SPRM. Tak sepatutnya benda ni berlaku. Kita dengar macam-macam laporan sekarang. Orang ditahan polis pun mati dalam tahanan. Dan ini pula satu kes yang banyak orang sekarang ni rasa marah. Saya dapat tahu orang marah kerana tak patut berlaku. Sepatutnya orang macam Encik Teo, Mentian Encik Teo ni dikawal keselamatannya semasa dia berada dalam tanggungan SPRM, tetapi ini sudah berlaku satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan itu sebab semua orang bercakap, yang saya bercakap dengan mereka menunjuk kemarahan terhadap bukan sahaja MBCC tetapi terhadap kerajaan yang kuasa. Saya turut berasa duka cita kerana mengapa kerajaan kita boleh mengizin perkara macam ini berlaku, walaupun mungkin tidak ada kena-mengena dengan MBCC, tetapi berlaku di tempat di mana dia telah disoal siasat dan sebagainya. Jadi semuanya jadi tragik betul-betul. Tengku, in your opinion kan, sekarang ni what is the way forward? Macam ada setengah pihak, some parties are asking for a royal commission, Suruhanjaya Diraja, to investigate the situation. Jadi pada pendapat Tengku, macam mana kita nak jalan ke depan ni? Ialah takkan semua perkara nak diselesaikan dengan royal commission. Sepatutnya benda siasatan ni tak patut dilakukan oleh royal commission. Tetapi kalau itulah tuntutan orang ramai, saya dengar pihak pembangkang sepakat nak kepada royal commission ditubuh untuk menyiasat kes ini. Pihak dalam Barisan Nasional, apa saya dengar parti-parti tertentu juga mendesak supaya royal commission diadakan. Saya bimbang takut dia berakhir seperti royal commission yang lain, macam royal commission terhadap polis, royal commission yang mengendali siasatan mengenai kes Lingam tape yang tak berkesudahan. Tak tahu ke mana perginya segala pensyuran royal commission ini. Jadi menghampakan lebih ramai orang daripada menyelesai. Jadi kalaulah kerajaan putus nak tubuhkan royal commission, saya pun menyetujui cara itu, tetapi mesti ada cara lain. Ini soalnya bergantung kepada kredibiliti kerajaan sendiri. Sama ada kerajaan boleh menjamin rakyat ramai bahawa keadaannya selamat. Sekarang ni kalau dipanggil untuk soal siasat, walaupun sebagai saksi, dia orang belum tentu dia selamat tak selamat, seolah-olahnya lah. Jadi sampai ke peringkat itu. Jadi kalau ini berterusan, saya rasa tidak akan membawa keyakinan kepada pimpinan yang ada. So bagi Tengku, how can we bolster credibility dan keyakinan terhadap pucuk pimpinan ataupun sebenarnya institusi-institusi ni ataupun sistem-sistem yang sedia ada dalam negara kita? Saya rasa pertamanya kena berlaku adil. Kalau tak berlaku adil, syak wasangka tu akan mempengaruhi perasaan orang ramai. Jadi kalau dia rasa benda ni dibuat dengan tujuan politik ataupun dengan tujuan sesuatu selain daripada nak kepada maklumat sebenar, nak menyelesaikan perkara yang di soal siasat, itulah menimbul keraguan. Apabila timbul keraguan, maka pihak yang menjalankan tugas tadi tidak dipercayai orang lagi. Tengku, ada setengah pihak yang nak membangkitkan persoalan bangsa ataupun race dalam soal ni
What are your thoughts about that? Ya patut benda ni tak ada kena-mengena dengan perkauman langsung, kerana kesnya kes mengenai salah guna duit kerajaan. Benda pun kecil sangat, bukan million-million yang setengah orang dituduh kata bawa lagi million-million atau pencuri berpuluh ribu bilion. Ini cuma RM2,400 tak beli bendera. Jadi mengapa nak dikaitkan dengan perkauman? Kerana ini kes biasa. Kalaupun terbukti salah guna kuasa kerana duit, maka siasatlah sebagaimana kes biasa. Tengku, saya nak bawakan alih perhatian sikit Tengku kepada isu sistem-sistem lain yang sedia ada dalam kita punya pentadbiran kita lah, ya, ataupun dalam negara kita. One of the issues is NEP, kan. Kalau kita tengok sebenarnya mungkin SPRM ataupun MECC itu di sebalik institusi ada semangat, ya, the will, the political will to execute. Kalau kita tengok NEP pula, mungkin sekarang situasi dia macam mana? Apa pendapat Tengku? Wah, dasar ekonomi baru bukan digubal oleh kerajaan. Dia digubal oleh Majlis Perunding Negara. Semua pihak terlibat di situ, semua kaum diwakili, menggubalkan dasar ekonomi baru. Difikirkan inilah satu cara untuk nak menyelesaikan pertikaian mengenai siapa ada harta, siapa tak ada harta, siapa dapat peluang, siapa tak dapat peluang masuk dalam lapangan ekonomi moden. Jadi terguballah dasar ekonomi baru. Tapi dasar ekonomi baru bukan bertujuan nak menolong mana-mana satu kaum, tetapi ia adalah untuk menyelesaikan masalah perbezaan pendapatan, perbezaan milikan harta dan aset ekonomi dan sebagainya. Jadi dia berjalan dengan baik 5, 6, 10 tahun, tetapi akhir-akhirnya dia disalahguna sehingga kan golongan elitis saja yang mendapat faedah daripada apa yang dinamakan dasar ekonomi baru. Sebenarnya itu bukan tujuan dasar ekonomi baru. Sebelum itu dalam 10 tahun saya terlibat dulu, tak pernah pun dibuat sesuatu yang memihak kepada satu kaum semata-mata. Tapi sekarang ni pada pendapat Tengku, baru-baru ni Datuk Seri Najib ada expose ataupun ada announce, ya, apa yang boleh dianggap liberalisasi NEP. Apa pendapat Tengku pasal ni? Saya rasa terlambat, kerana dasar ekonomi baru yang diperkenalkan dalam tahun 71 berakhir dalam tahun 1991 untuk 20 tahun saja, dan dasar itu diganti dengan dasar pembangunan negara yang dikemuka oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dah tak ada dah dasar ekonomi baru. Cuma ada lagi apparatus dia, mekanisme dia yang diguna oleh pihak yang melaksanakan dasar kerajaan. Jadi kalaupun nak liberalize sebahagian daripada dasar ini, apa nak liberalize? Dah tak ada dah dasar ini. Tapi kenapa masih digunakan even the phrase dasar ekonomi baru ataupun NEP ni? Saya sendiri tak faham. Saya sendiri tak faham. Jadi